Kalau ada rezeki, dapatlah malam Al-Qadar tu. Nak tengok tanda tu, rezeki bukan semua orang boleh dapat. Dan kalau orang tu dapat, dia tak ada cerita dengan orang. Malam tadi kan, malam Lailatul Qadar, ya Allah. Mana kau tahu? Depan rumah aku, pokok tu sujud kau. Dia balik petang tengok di BKL dah pengah pokok tu. Pokok tu tumbang, bukan kata sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan kepimpinan tertinggi, penganjur kita hari ini KPJ Corporate KPJ Healthcare, KPJ Healthcare yang telah sudi mengundang saya, dan saya rasa sangat gembira lah jadi perasmi program Ihya Ramadan ni sebagai penceramah untuk siri yang pertama. Untuk siri pertama, dan bila siri pertama ni paling penting lah kan. Sebab ini dah kita tinggal lagi 3 hari, 3-4 hari lagi kita nak sampai kepada bulan yang sangat mustahak, yang mana kita belum tentu lagi sampai. Belum tentu lagi sampai. Itu sebab imam dekat masjid tu kata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan berkatilah kami ni dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Belum tentu sampai lagi tu. Kan? Belum tentu lagi tu. Kalau tengok semangat cara beli baju tu confirm sampai raya. Kan, cara beli baju lah kan. Tapi belum tahu lagi kan berapa ramai orang. Sebab Nabi ajar kita kan, hiduplah seadanya. Kan, jangan kita panjang cita-cita. Kalau hidup pagi, jangan cita-cita hidup di waktu petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita hidup di waktu malam. Kalau hidup malam ni, jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Apa yang ada masa tu, manfaatkan. Itu sebabnya Nabi pernah satu ketika, Nabi ada satu peristiwa. Nabi ambil sebatang ranting kayu tu. Nabi buat garisan dekat tanah tu. Nabi buat garisan panjang. Kemudian dekat garisan tu tergantung pula satu petak kecil. Satu petak segi 4 tepat. Tergantung pada garisan yang panjang tadi. Satu segi 4 tepat. Kemudian Nabi cakar-cakar dekat dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Garisan panjang tu, itulah cita-cita manusia. Panjang. Kalau boleh sampai ke ujung. Kadang tak ada noktah pun cita-cita tu. Tapi segi 4 tepat yang tergantung yang kecil tadi, setakat itu je umur kita sebenarnya. Dan kemudian yang cakap-cakap tu dengan ujiannya, dengan dugaannya, tu yang tak sedar tu tiba-tiba dah tua. Kan, dalam ni yang tu, lah dah naik pension dah aku. Contoh macam tu lah kadang. Dia sampai satu, dia sibuk, kita sibuk dengan macam-macam hal dengan ni kan. Tiba-tiba dah 3 tahun transfer sini, ya kan. Dah 3 tahun dekat sini, macam tu lah kan. Kan dulu ingat sampai bila-bila abadan kat Johor Bahru tu kan. Rupanya sampai ke sini pula. Itulah dia kehidupan kita sebagai manusia. Kan? Dan kalau kita lihat dari segi itu, kita kena manfaatkan hidup kita. Jangan kita biarkan masa berlalu begitu sahaja. Seramai-ramainya manusia kat atas dunia ni macam bersia-sia. Bersia-sia, merayau, berjalan, tengok pemandangan. Dan akhirnya ketika nyawanya dipanggil, bila dah sampai nyawanya dipanggil, barulah dia tengok dekat dalam beg bakul belakang yang dia bawa, yang dipikul tu. Baru dia perasan dalam tu masih lagi kosong. Bekalannya tak ada. Macam itulah hidup kita ni. Sedangkan kita ada peluang. Dan bila sebut bulan Ramadan kan, dan bulan-bulan lain kan, bila sebut tentang ni, kita akan membayangkan ibadah yang bakal kita laksanakan. Qiyamul Ramadan. Satu siam, satu qiyam. Siam puasa.
Qiyam tu apa? Qiyam tu adalah apa yang nak kita hidupkan pada bulan Ramadan. Kan? Ada orang dia hidupkan dengan menterdarah. Macam tu lah ayat senang cerita. Payah cakap elok ni, tak faham. Kan? Itu. Ya betul, kadang kesian tengok orang ni. Bulan puasa dia makan lagi teruk, dia bulan tak puasa. Kan? Dia berdendam dengan makanan tu. Kau siap kau. Nampak tak? Dekat pasar Ramadan dia boleh sahur makanan tu. Kau siap kau. Kejap lagi dia tengok. Nampak tak bayangan macam tu lah. Itu sebabnya kalau kita sebagai ceramah siri yang pertama, eloklah kita tengok basic dia apa. Sebab saya kata tadi, kalau ibadah ni jangan kita ingat ibadah tu ibadah khusus semata-mata. Ibadah khusus tentu kita tak tinggal lah. Kita semayang, kita puasa tu khusus, dah tahu dah. Semayangnya macam mana, dah ada dia punya metodologi dia dah ada dah. Kaedah dia macam mana, angkat takbir macam mana, rukuk macam mana, tidal macam mana, sujud macam mana, dah tahu dah. Semayang macam mana, puasa terbit fajar terbenam matahari, tak ada beza pun sebab dia bahagian korporat, maka puasa dia tak sama dengan orang lain. Dia seminggu dah tak buka tu. Contoh macam tu lah kan, dia tak sama je, sama. Kan, tak ada beza dah. Dan walaupun kita duduk belakang, orang tu duduk depan kan, tadi kan saya tengok siapa tak boleh duduk depan. Mana boleh, itu untuk siapa? Dia katakan. Kau ingat aku tak dengar berbualan tu, aku dengar kan. Sebab apa? Sebab kita yang meletakkan. Kita yang meletakkan level tu kan. Tapi di sisi Allah sama ya. Tak ada pun dia letak tagging. Pendapatan 30,000 ke atas depan, pendapatan bawah 10,000 bawah belakang row yang kedua. B40 belakang sekali. Tak ada. Tak ada pun, tak ada. Semayang pun macam tu. Macam tu juga kita kalau kita buat umrah kan. Kita buat umrah. So siapa nak buat umrah kan. Okay, sebabkan tahun ni kes tinggi jadi kita tak buat dah kat Mekah, kita buat kat Shah Alam. Tak ada macam tu dah. Gila orang tu kalau buat pengumuman macam tu. Nak mati orang tu tak lama tu kena tangkap lah kalau buat statement macam tu. Tak ada kan. Jadi dan begitu juga dengan zakat kan, dengan zakat. Kita bayar zakat dengan cara yang telah ditetapkan. Tetapi ada satu dalam Islam nama dia ibadah umum. Yang ni pun saya tak nak semua orang terlepas pandang. Ibadah umum ni segala benda yang baik diizinkan oleh Allah kaedah cara pelaksanaannya, dan yang ketiganya niat kerana Allah. Bila niat kerana Allah maka dapatlah pahala ibadah. Macam nak buat drama. Nak buat drama. Benda baik benda drama ni sebab ada mesej nak disampaikan. Tapi kalau marketing ni sampai ada adegan yang panas-panas. Contohlah. Saya tak rujuk pada drama yang diheboh-hebohkan tak. Contohlah, contoh. Kan, walaupun niat dia kata niat ni marketing, tak kisahlah walaupun pun niat dia, setinggi baik macam mana pun niat dia, matlamat tak pernah menghalalkan cara dalam Islam. Dan begitu juga niat tu penting, mesti kerana Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Contoh siapa nama tuan ni? Tarik. Cik Tarik dengan lupa nama tuan apa? Ya? Tuan Muhammad Nur, Cik Tarik dengan saya. Kami bertiga menubuhkan satu pertubuhan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuala Lumpur. Memang anak yatim pun tak tolong ni, memang ibu tunggal je. Fokus lah, memang fokus betul lah. Kami tak nak dana tu disalahgunakan. Benda baik tak? Benda baik. Diizinkan oleh Allah kalau caranya disampaikan tu dengan cara beramai-ramai, disampaikan dengan cara telus. Dan yang ketiga mesti niat kerana Allah. Baru dapat pahala ibadah. Benda tu simple lah. Macam kita datang kerja hari ni. Kita buat benda baik. Kita tak mencuit tulang daripada pagi sampai tengah hari tengok Facebook je. Lepas tu saja habis masa sampai tengah hari. Yes, lepas makan kan. Tak kerja sebab dengar ceramah. Kan? Nah, tu dah habis dah lagi sejam dia kata kan. Contohlah kan. Jadi niat dia tu penting. Niat tu penting. Dan macam tadi kami tubuhkan persatuan tu. Kalau salah satu daripada ahli yang ramai-ramai ikut tu, dia niat dia nak selfie je dengan kita bertiga, so dapat selfie. Mungkin ada pahala tapi tidaklah setinggi orang yang niat kerana Allah. Kami pun tubuhkan dalam persatuan kami, Pertubuhan Lelaki Prihatin, PLP. Bagi bantuan. Dalam sampaikan bantuan tu, dah elok-elok sampai bantuan, tiba-tiba Cik Tarik kata, Cik Makno, Samsul Rebat, rumah yang last ni you all tak payah pergi. Saya cover. Apa?
Kita pun tertanya-tanya lah kan. Rupa-rupanya janda yang last tu bukan kaleng-kaleng. Kan, kira muka pun ala-ala Cuk Tari Luna Maya, macam Fazura pun ada. Patut dia tak ajak kita. Cik Makno kata, Cik Makno dah lama bengkak dah. Tak dapat bagi contoh lah kan. Contoh. Jadi benda tu tak boleh. Macam kita tengok yang kalau nak paling senang nak faham Robin Hood. Robin Hood kan. Kita tahu dia nak tolong orang susah, tolong orang miskin, anak yatim. Memang dia tolong semua. Tapi kaedah dia tu mencuri pada orang kaya. Maka dia tak dapat pahala ibadah. Jadi rugilah kita yang memang buat kerja yang baik-baik hari ni. Jaga kaunter kat luar tu tadi. Senyum sepanjang hari. Mana dia tadi? Kan senyum sepanjang hari kat luar tu. Asal orang lalu senyum kan. Sampai keluar telefon. Dalam senyum tu kan. Nak merekod aku lalu, aku pun tak faham. Jadi benda tu selagi mana benda tu benda baik dan diizinkan oleh Allah dan kita niat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Jadi jangan ingat ibadah ni terhad pada ibadah khusus saja. Kita mungkin belajar dah ibadah umum tetapi kita terlupa, kita ingatkan balik. So bulan Ramadan ni, apakah maksud Ramadan? Ramadan berasal dari perkataan ramdu. Ramdu iaitu panas yang menyengat. Itu sebabnya bulan puasa ramai perempuan beraksi luar biasa. Di rumah mereka tiba-tiba pandai berkemban. Dulu tak pandai. Dah pandai lah berkemban tengah hari buta tu siap gegaru depan suami. Panas sekarang. Panas. Betul-betul di hadapan suaminya yang baru lepas main Zuhur. Panas bang. Suami dah macam ni. Tengok. Kau tahu tak yang laki kau pun panis tengok kau? Kan? Lepas tu adalah orang tua tu jawab. Alah tu tua tak ada mana tengok. Kau jangan buat andaian macam tu. Orang lelaki ni bulan puasa tiang elektrik pakai skirt pun lawa. Jangan main-main. Kan, jadi hati-hati. Kan. Dia kata, wahal tiang elektrik. Dia pandang. Kan. Jadi tu bulan tu memang panas. Itu sebab kalau siapa yang pergi ke Mekah dan juga Madinah yang buat umrah kan, memang suasana dia memang panas lah. Panas. Tapi panas di sana tak sama macam kita. Walaupun panas itu mencecah 40 lebih darjah kan. Tapi dia punya panas tu dia panas berangin. Tak macam kita ni panas lembab berpeluh-peluh. Kita ni lain. Ya. Itu sebab dekat sana kalau pakai baju tu seminggu pun tak ada bau. Kan. Saya baru ni balik pada Tanah Suci. Ibu saya pun tak tahu tu Mekah ke Malaysia. Dia ramai orang Malaysia pergi. Bayangkan kat hentian rehat tu, Al-Jazirah tu, tempat hentian rehat yang buruk tu. Masa berhenti tu, surau tempat semayang, masjid tempat semayang tu, tak besar mana pun kat Arenar tu. Bas yang berhenti tu 25 ke 30 bas. Dekat hotel tu ada, Ustaz ambil gambar boleh, Ustaz ambil gambar boleh tak? Boleh ambil lah. Saya cakap bukan semalam dah ambil ke? Semalam baju lain. Kau bayangkan tu. Setiap baju yang aku tukar tu dia kena ambil. Tu masalah tu. Tapi itulah cerita dia. Maknanya keadaan yang bulan Ramadan ni memang panas dia lain macam. Kemudian asyam lah. Maksud siam ni puasa lah kita tahu. Tapi perkataan asalnya dari si bahasa maksud dia menahan diri. Menahan diri pada bepergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Ibnu Manzur, asyam ini menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan, minum, faham? Kalau tak boleh, nikah. Boleh nikah nak bulan puasa ni? Boleh ke tidak? Boleh. Tapi itu boleh membantulah kan. Langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu sahur. Contoh senang situ, senang. Senang situ jimat tuan-tuan kan. Jadi makan tak banyak mana lah kan. Dan kemudian asyam ni merupakan puasa, iaitu menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari pada bulan yang panas terik kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Masuk puasa. Anak-anak pun tanya, Mama. Mama je. Maklumlah KPJ Healthcare. Tak mainlah Mak. Mama menyampah aku. Wah, semua orang kampung tu. KL. Mama KL kan.
Mama, kenapa kita kena puasa? Soalan cepu mas pun sampai. So, apakah jawapan popular Mama? Kau nak puasa, kau puasa lah, kau tanya pasal. Kata. Mama, kita kenapa kena puasa? Kau Islam ke tidak? Ada satu lagi. Dia pun tak tahu anak dia Islam ke tidak. Dia tanya balik anak dia. Kau Islam ke tidak? Kau Islam puasa lah. Kenapa kita puasa? Dah mak ayah kau semua puasa. Kau tanya lagi buat apa? Puasa lah. Kata. Kan? Yang paling best, yang straightforward kan. Mak kita kena puasa ke? Kau nak jadi kafir kau tak payah puasa dah tu. Mak tu kafir je hukum dia. Paling senang sekali, paling baik sekali jawapan. Mama, kenapa kita kena puasa? Nak, kita kena puasa sebab Allah suruh. Yang bestnya anak kita, soalan dia tak berhenti kat situ. Allah suruh. Bila? Wah, parah soalan kau ni. Susah dengan soalan kau ni kan. Bila? Lama dah. Ya ke? Ya. Tak percaya tengok dalam Quran. Dalam Quran tengok surah Al-Baqarah ayat 183. Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksud wahai orang-orang beriman. Dia tak sebut wahai orang KL, dia tak sebut wahai orang Johor, tak sebut wahai orang Melayu, Cina, India. Dia tak sebut pun orang Islam. Tapi dia sebut wahai orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna geng plastik hitam tak beriman. Macam tu hukum lah. Apa susah kan? Geng plastik hitam ni yang sengaja mengelupur nyawa dia. Nak kena makan juga bakoba. Kan saya cakap lagi dia musafir. Kan macam-macam video pula kita tengok. Tak, maksudnya ada geng-geng yang macam ni. Sebab orang yang tak puasa bulan Ramadan lagi teruk laparnya daripada orang yang puasa. Tanyalah orang perempuan yang ABC, yang Allah bagi cuti, cuba tanya dia. Mana nak makan ni weh. Alah, kawan tahulah kita tak puasa. Kan? Betul. Sian you all. Orang lelaki ada juga yang period. Tapi period tak berhenti sepanjang tahun period. Kan? Jadi memang betul Allah jadikan macam tu. Kan? Macam saya sebut tadi, yang pentingnya siam dan qiyam. Apa benda yang kita bangunkan pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kenapa kita kena puasa? Pertamanya kita nak menghayati kehidupan orang yang lebih susah daripada kita. Orang Rohingya tu telefon Mufti Arab Saudi. Dia tanya satu soalan. Sah ke puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Dia tak sahur, dia tak buka. Puasa tak puasa, sama je makanan tak ada. Kita lain kan? Orang susah tanya. Apa kita nak makan ni? Tu orang susah. Orang KPJ, healthcare. Kat mana kita nak makan? Bazar Ramadan mana kita nak singgah? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan itulah cerita dia. Ambil yang nombor 1, nombor 2 je. Yang nombor 1, nombor 2 tu abaikan. Yang tu delete yang tu. Yang tu delete. Apa kita nak makan? Dengan kat mana kita nak makan? 2 tu je ambil. Kan? Guna mendidik diri kita mengawal hawa nafsu. Betul? Hawa nafsu kita, contoh nafsu marah. Bulan tak puasa tengok marah. Kau pergi mana? Tampak kau macam ni kau? Macam ni kau? Marah dah. Bulan puasa dia tak larat. Bini dia cakap, bang, anak kita lambat balik bang. Mana dia? Sekejap lagi balik tu. Tu mana balik dah? Pergi mandi, siap Tak jadi dia marah. Tak try. Nampak tak? Itu dia. Kemudian dapat menyucikan jiwa, menyuburkan sifat pemaaf. Mudah maafkan orang. Kalau bulan lain tu tak boleh langsung. Kalau terlanggar sikit, tak boleh. Bulan ni dia baik. Tak apalah. Sikit aja. Mood dia baik. Daripada awal dia bangun, hati dia lembut. Betul? Bangun awal. Beza orang bangun lambat. Lambat muka tu ni. Kau jangan kacau dia sikit. Memang dia marah. Melenting. Kita bangun pada awal. Nak pula orang perempuan kan.
Jaranglah dengar orang lelaki kan. Jaranglah dengar Cik Torik dia bangun awal siapkan sahur untuk keluarga dia, jaranglah. Walaupun nama dia Torik kan. Dia jalannya yang benar kan, tak ada. Yang benar dia tidur. Kau nak kejut kat bini baru bangun. Betul tak Cik Torik kan? Ngaku tak? Ngaku tak ngaku? Ngaku tak? Ngaku. Kan senang macam tu. Tak, sama kita ni. Termasuk yang duduk sebelah tu. Sama. Kan? Kita ni orang lelaki ni macam tu je. Tunggu panggilan. Abang. Sahur tu. Sahur tu. Kita pun, ni realiti ke fantasi tu kan? Memang ya, itulah orang perempuan, korang senang benar dapat pahala bangun sahur. Tu pun kau nak marah orang lelaki. Kau mempertikai kan. Kenapa kita je yang kena bangun? Korang tak boleh ke kalau tak tuntut persamaan dalam hidup kau? Tak boleh ke? Kan? Semua minta persamaan. Tak persamaan. Kalau nak tuntut persamaan, macam ada orang kan, dia nak memperjuangkan hak wanita. Kita perlu diberi tempat sama macam orang lelaki. Tapi kau jauh buruh binaan kat jalan tu. Pergi tengok, baik jalan tu. Pakai tudung, kau baik jalan. Sama pakai tudung. Lek, kan? Tengah hari tu kan. Tak, kau nak sama macam orang lelaki, betul tak? Tak boleh dah. Kan? Tapi sebenarnya ada sebab. Sebab you all senang masuk syurga. Senang masuk syurga orang perempuan ni. Cuma dia yang tak nak. Melawan tetap melawan. Menjawab tetap menjawab. Aku pun tak faham. Tajuk orang lelaki semua tak elok. Suamiku seorang pendosa. Tak ada ke tajuk yang elok? Kan? Macam-macam lah lelaki mata keranjang. Macam-macam. Semua yang tak elok. Kalau orang lelaki kan, kalau bergaduh apa-apa dengan orang bini dia senang. Okey. Memang salah abang. Okey, salah abang. Abang minta maaf. Okey. Itulah orang lelaki. Sebab dia malas nak bising-bising nak. Tak kisahlah. Walau salah siapa pun salah aku nak. Tapi orang perempuan kau tengok. Okeylah, saya minta maaf. Tapi awak tahu kan kenapa sebab benda ni? Dia nak babit kita kat tu. Ya, nak boleh lah. Baik macam mana tuan-tuan. Walaupun beras kita beli. Dia tak payahlah kau tampah baju. Beras kita beli. Teramat kau pakai tu lah. Orang perempuan jawab apa? Beras kita beli. Orang perempuan jawab apa? Kita masak nasi. Tu okey tu. Ada satu perempuan tu, memanglah beras dibeli, tapi saya bagi duit tu lah, kita teruk. Lagi parah. Itulah. Jadi, kalau kita tengok dalam tu, sifat pemaaf. Dalam puasa ni maaf. Lepas tu jujur. Lepas tu bertolak ansur. Tu bulan Ramadan ni. Kan? Apakah kebaikannya berpuasa ni? Pertama, dapat mengurangkan berat badan. Tak, ni cerita betul. Bukan saya tambah-tambah ni. Mengurangkan berat badan sebab dengan niat bukan nak cantik. Mengurangkan berat badan supaya ringan beribadah pada Allah. Kalau tidak kau tengok apa benda kau nak pegang. Bila nak bangun azab nak bangun tidur tu. Nak tampung senyap, tarik tiang ni. Kalau boleh ada ni serap naik entah tarik ni. Kan tak pautlah kat suami bangun. Di SUK Negeri Sembilan pernah dulu saya ceramah. Dia buat pertandingan tu cabaran dalam pejabat. Makna ni masa sesuai ni. Macam mana? Semua staf dia buat pertandingan. Sebelum Ramadan timbang berat badan semua. Kemudian pada 15 Ramadan timbang balik semula berat badan. Siapa yang paling banyak turun ada satu hadiah. Nombor 1 sampai nombor 20. Dan kemudian grand prize seminggu lepas Syawal timbang balik. Tak betul. Tak, maknanya nak tengok siapa yang masih boleh maintain tu. Itu masa tu dapat hadiah TV tu. Ini cadangan lah kalau bahagian apa setuju lah kan. Tapi betul. Sebenarnya boleh buat pertandingan tu sebenarnya. Untuk cabaran semua orang kan. Turun kita masalah kegemukan dalam negara kita ni teruk betul. Nak ambil macam mana? Pakai stokin pun hilang nafas macam mana? Pakai stokin hilang nafas. Gila lah. Tegak balik dia. Tunduk pakai nak ambil sikit. Dapat sarung sikit. Macam tu. Bayangkan 5-6 kali dia menunduk pun dapat sarung stokin tu.
Macam tu lah kiranya kan. Yang orang perempuan tu sampai kan, nak jadi anak syurga tak? Sarungkan kat kaki Umi Stokin tu. Macam tu lah. Macam mana tak lebar mak tu. Itu exercise sebenarnya kat Stokin tu. Kan? Kan cakap orang tu, termasuk diri sendiri. Kan? Kedua, dapat mengawal penyakit. Ketiga, dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Yang keempat, dapat memberi rehat pada sistem penghadaman. Dan juga yang kelima, dapat mengurangkan stres. Bila kita cerita ni kan, tak ada bantahan lah. Tahap you all semua KPJ Health. Yeah. Kan? Mana betul lah apa aku cakap tu kan. Kemudian mengapa langsung tak boleh makan? Sebab hanya dengan tak makan kita dapat kawal nafsu. Dapat kawal hawa nafsu kita. Dan dalam bahagian kita kena faham bahawa nafsu ni pun ada HQ. HQ dekat mana? HQ-nya di perut. Dekat perut tu lah ibu pejabatnya. Jadi kalau kita dapat kontrol perut tu, insyaAllah terkawal lah semuanya. Dan kata Imam Al-Ghazali, orang yang membenarkan perutnya sentiasa kenyang, pertama, dia akan mudah ingkar kepada Allah. Tengok orang lepas buka puasa, kalau terlampau kenyang, tersandar kat rumah tu. Dia nampak kipeh tu tigur. Orang perempuan dah siap pakai telekong dah kadang. Bang, terawih tak? Jalan dulu. Ada harapan dia tak pergi, betul tak? Tu dia. Perempuan ni dia rajin. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain, dia tak kisahkan orang lain kerana dia menganggap orang lain kenyang macam dia. Kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, dia susah nak menerima hidayah, susah nak menerima nasihat daripada orang-orang yang soleh. Sebab yang penting dia kenyang. Keempat, kata-katanya tu pun kadang menyakitkan hati orang je. Sebab dia dah kenyang. Yang penting dia kenyang. Aku dah makan dah ni. Kau dah makan belum? Rugilah kau. Durian jual labu kau. 8 biji kau ada. Dia nyakitkan hati orang. Dan begitu juga yang kelima, dia akan mudah ditimpa penyakit. Itu Imam Al-Ghazali kata tu. Orang yang terlampau kenyang ni mudah ditimpa penyakit. Apakah beza ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lain? Kalau kita nampak Allahu Akbar, kita tahu dia semayang. Dia bersalam dekat meja macam ni, siap ada table, jadual bayaran, ada resit, salam. Dan ini saya apa dengan ini aku membayar mengikut kadar beras apa kan. Oh, dia bayar zakat ni. Bayar zakat tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ramai kat depan rumah dia. Dia pakai kain ihram. Lepas tu tak laju-laju dia masuk dalam kereta nak jalan. Oh, sama ada pergi umrah atau pergi haji. Tapi puasa ni kita tak tahu. Muka orang puasa tak puasa sama je. Muka macam nak mati mana tak puasa tu. Kan macam tu kan. Relax ada kerja. Macam mana tolong ambil kanfal tu apa? Ambil. Kita dia ni dia puasa ke tak puasa? Tak. Sebenarnya orang puasa tak puasa sama je. Maknanya hanya kita yang tahu kita puasa ke tak puasa. Betul tak? Itulah kehebatannya. Dalam satu hadis qudsi Allah Taala beritahu, sesungguhnya orang yang melakukan amal kebajikan akan diberikan kurniaan gandaan kebaikan antara 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Berlainan pula dengan puasa. Yang berlainan pula dengan puasa. Aku sendiri akan memberikan ganjarannya kerana mereka telah pun meninggalkan syahwat dan juga makanan kerana aku. Nampak? Allah sendiri bagi ganjaran berbanding ibadah yang lain. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kalau dia mati, dia happy bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Saya ulang balik. Bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Maknanya jangan kau harahkan mulut kau tu ke orang. Ada bau kasturi tak? Umat, bau mulut kau. Di sisi Allah wangi sangat-sangat walaupun baunya pelik. Dia bukan kata busuk, bau dia semacam lah. Kan? Kadang-kadang kan. Dulu ceramah kan first kan. Ceramah pakai mask. Tak tahan pun nafas sendiri tu tak tahan. Saya rakaman dekat TV Hijrah masa bulan puasa tu. Kan pakai yang shield tu. Umat awal tukar. Dia spray tu bau orange tu baru boleh pakai. Bayang tak tahan pun nafas sendiri tu bukan nafas orang.
Ni cerita betul. Kan? Macam itulah keadaan dia. Jadi Allah sendiri akan memberi balasannya. Kan? Kemudian, apakah status orang ada dikatakan orang tu dia berpuasa tapi dapat lapar aja? Ada. Kan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, boleh jadi orang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasa melainkan lapar, dan boleh jadi orang berkiam itu tidak mendapat apa-apa melainkan mendapat berjaga malam saja. Macam manakah tu? Kan? Antara sebab yang pertamanya tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji dan dusta. Tanya cakap benda-benda yang tak elok. Kadang buka bangang tapi tak habis dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, apa benda tak dikutuk. Heran kita tengok dalam Facebook dan Instagram. Tuan-tuan tengoklah saya punya Instagram dan Facebook. Mana ada cakap orang? Tak ada. Betul ni cakap kadang kan. Lepas tu komen. Contoh kan, kau ambil satu gambar pemimpin Malaysia, tak kisahlah kerajaan kau makan, kalau tak muka je. Tak payah tulis caption apa-apa. Pemimpin ni disayangi ke tak payah. Kalau tak muka je. Kau tengok dia punya komen. Macam-macam lah, penjilat mau keluar, kepala bapak semua keluar. Apa masalah kita ni? Kan? Tak, ni saya cakap terang ni. Bukan kita cerita politik lah. Kadang sabut tu kan, mengutuk tu, ya Allah, tak cukup tanah lah. Ya. Mencarut-carut, kata-kata keji, kata-kata nista. Kadang-kadang saya nak tanya kan, saya harap dia orang ni yang perangai macam ni, tengoklah kita punya program ni hari ni. Saya haraplah. Tapi dah cek tadi dalam 500 lebih tu tak ada semua yang baik-baik saja. Soalan saya nak tanya apa tu? Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Orang perempuan pun kena stop dah cakap. Aku ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati kau baik, mulut kau pun kena baik. Abang ni lambat balik ni pergi mana? Melepak kat mana? La ilah mulut engkau. Cuba tanya soalan lebih baik. Lambat abang balik. Mesti abang haus kan? Mana minum apa? Cakap je. Coffee, tea, or mi. Oh, macam tu. Barulah bersemangat. Cik Mat Nur balik. Dia penat tau. Pukul 5 je jalan Tun Razak ni, kau tengok macam mana? Kau boleh tanya, jam ke bang? Kau boleh tanya soalan tu. Soalan yang obvious. Cuba tanya, kesian abang. Abang duduk dulu, sejak saya buat air panas. Abang air panas ke sejuk? Buat sejuk lah. Yang panas ni. Okey. Macam tu. Cakap baik-baik. Sini kadang cakap baik, tapi maksud dia kasar. Awak pergi mana tadi? Saya pergi KL lah. Oh ya ke? Awak jangan lupa tau. Oh, jangan lupa apa? Tak adalah awak buat kereta mana tadi? Kereta tu lah saya bawa. Awak jangan lupa tau kereta tu nama siapa? La ilaha illallah. Rasa nak basuh kereta tu balik, kemas, bagi balik kunci tu ambil. Betul tak? Jangan kasar-kasar, lemah lembut. Lemah lembut. Tidak meninggalkan kata-kata yang keji dan dusta. Terdapat sebuah hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan keji, dusta serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makanan minumnya. Kau tak payahlah puasa dah, tak payah. Dulu ketika zaman Nabi, ada dua orang perempuan berbual, mengumpat pasal orang. Sudahnya dijumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin, kami nak berbuka, kami nak minum. Haus sangat rasanya. Punya teruk mengumpat sampaikan nak berbuka. Kita tak adalah sampai macam tu. Kau perempuan sini tak ada sampai macam tu kan? Saya tanya, tak ada sampai macam tu kan? Nah, makna kau setuju kau ngumpat, cuma kau tak berbuka je kan? Macam tu tak? Menyesal pula aku jawab ni kan? Jangan. Sebab, bayangkan Saidina Abu Bakar sampai ambil batu tu masuk dalam mulut dia. Dia kata apa? Kan dengan itu caranya aku dapat mengelakkan mulut aku ni daripada bercakap-cakap, dan takut bila aku banyak cakap, aku banyak salah, aku banyak buat dosa. Sekarang tak payah masuk mulut kita dengan batu. Kau pegang handphone, diamlah. Kita tengok lah dengan handphone, diam. Yang seorang tadi sanggup untuk rekodnya. Lupa lah bawa stand kan. Lepas tu tahan pula. Takut masuk dalam tu. Kan, dia macam-macam lah kan.
Tapi betul, itulah dia kan, nampak macam mana. Dan begitu juga disebutkan sesungguhnya orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedangkan mereka kafir pada batinnya, dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri nak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman, dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali, jarang-jarang. Dia memang tak ingat kat Allah pun. Yang dia buat tu riak aja, tunjuk-tunjuk kat orang kan. Dan kalau kita tengok dalam puasa ni, kita tengok ayat hujung tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya tak confirm takwa tu kita dapat, tapi ada harapan. Ada harapan. Jadi latihan takwa yang pertama, khauf rabbul jalil, takut kepada Allah. Kita tak buat benda yang biasa kita buat. Bila Allah Ta'ala tak bagi buat, kita tak buat. Kita walaupun tahu air ni halal dengan botol saya tak nak sebut betul-betul sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Walaupun air tu kau pegang sejuk saja, kau ambil, mulalah letak kat pipi. Oh ya Allah, itu je boleh ni, minum tak boleh. Walaupun ni kau tak curi pun, bukan duit yang haram, memang duit yang halal, tapi kau tak boleh minum sebab kau puasa. Sampai jam tu sekali. Khauf rabbul jalil, takut pada Allah. Alah, minum je bukan nampak pun. Tidak. Inni shaimun, sungguhnya aku berpuasa. Melainkan yang tak sengaja, dia mabuk, punya tahu puasa dia khayal, dia halusinasi. Bila dia sadar, air ni dah habis. Toruk tu sawan dia tu. Kan? Bayangkan air habis. Kan? Pernah sekali tu orang rumah saya bagi kerupuk amplang tu, kerupuk tawau tu. Hari pertama puasa masa tu, anak yang apa tu kecil lagi. Bang, suapkan anak bang. Saya suap dia. Hari pertama puasa. Suapkan anak, suap mulut saya. Sap. Kadang anak satu, saya tiga. Lepas tu sampai ke anak balik. Lepas tu isteri saya boleh tegur, abang tak puasa ke? Tunggulah abang minum air dulu tu. Pak tengah tak sedar, biarlah sampai minum. Dia bila dia dah tegur tu, daripada pukul 10 pagi sampai potang, rasa amplang tekak ni. Oi, jangan main-main. Dia punya gatal, dia punya rasa nak minum tu, kata apa yang nak cakap dah. Betul. Kan? Contoh macam kita sahur, kita tak tahu. Kita sahur, relax kan. Cik Maknun dengan Cik Tariq satu bilik. Kita sahur lah. Allah baca doa. Alhamdulillah, makan kap. Kita sahur macam biasa lah. Sekali, Cik Tariq buka lah langsir. Zrap, dah torang. Dia lupa, dia khusus kat Sabah. Jadi macam mana tu? Batal tak puasa dia? Tak batal sebab dia tak tahu. Hukum aslu baqa dia sebab dia bati-bati ingat dia macam kat Semenanjung. Timing dia lupa. Dia lupa tukar jam. Malam tadi landing dah lambat. Dia tahu. Macam tu. Contoh lah. Saya bagi contoh senang faham. Kan? Jadi khauf rabbul jalil, takut itu pada Allah. Tengah bawa kereta kan. Air tu bergolek, botol air. Kita kaki. Air jagung. Air jagung tu siap tulis tu, sekali minum 4 hari tak payah minum. Biar betul. Biar betul iklan ni kan. Bukan iklan ni. Saya ajar cara dia. Bawa kereta tu dekat sudut yang memang lorong, yang memang kereta jarang lalu. Parking situ, rabahkan seat. Ini saya tunjuk betul, ni ajar betul. Rabahkan seat, lepas tu tongangkan. Buat tak? Tak buat sebab takut pada Allah. Ataupun buat macam Cik Manu gitu. Tinted golap sikit cermin kereta tu. Cik Manu kereta tinted golap tak? Saya tahu. Contoh kan. Saya pun sama. Tinted golap sikit jadi orang tak perasan. Tapi kita tak buat. Sebab kita yakin Allah nampak kita. Itu maksud takwa. Tapi itu sebabnya kita heran bila habis bulan Ramadan, kita lupa tentang takwa ni. Kita buat juga benda-benda yang Allah terlarang kan. Itu sebabnya kita tu latihan takwa supaya lepas saja kita graduate pada bulan Ramadan ni, pagi Syawal kita masih lagi meneruskan agenda kita mendapatkan ketakwaan. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Sahur. Orang KL ni ramai, ada yang cakap
I memang pada dulu, I puasa okey je, I memang jenis tak sahur. Bukan masalah kau okey tak okey. Masalah Nabi suruh, faham? Dia dengan bangga cerita dengan orang tu. Aku puasa memang tak sahur weh. Kau jangan kejut aku tau. Siap, bagi warning, kau jangan kejut aku. Faham macam tu? Bangun sahur. Dan makan sahur itu ada keberkatannya, kata Nabi. Dan Nabi sebut makan sahur, makan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Makan sahur, makan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Dalam hadis yang lain, walaupun hanya seketul, hanya sebiji buah tamar. Dah beritahu dah. Orang yang bersatu ada keberkatannya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Apa lagi? So standby buah tamar, standby. Paling tidak kalau takut-takut kita terlewat ke kesiangan ke apa, takut macam lah terlewat macam ngam-ngam je dah nak habis waktu sahur tu, standby je bawah bantal, letak 3 biji buah tamar, buah botol standby tepi bantal. Lepas tu tengok macam, ya Allah, bandar lambat. Sapu, kekam, keras. Gigi palsu punya, semua kena. Berlokok gusi kawan tu. Jangan ambil buah tamar. Dia letak satu tompek besar kan. Makan buah tamar, minum cepat sebab nak ambil sunat tu. Kita disunatkan melewatkan sahur. Tapi bukanlah pukul 7.30 tu breakfast. Dia melewatkan sahur tu maksudnya kita penghujung lah. Maksudnya paling cantik macam sekarang kita punya subuh dalam 6.12, 6.13. 6 suku itulah. So kita bangun pukul 5.45 tu dah ready makan lah. Makan 5.45 tu makan sampai pukul 6. Berhenti waktu imsak tu ikut sunnah Nabi. Waktu imsak tu kita berhenti ikut sunnah Nabi tu. Kira-kira 50 ayat Quran, ayat pendek-pendek. Bukan panjang sangat. Sempat Nabi baca. Sebelum nak azan balik semula. Sebelum nak azan, maka kita berhenti dah. Tapi kalau kita berhenti imsak tu, tiba tekak gatal. Boleh tak nak minum? Boleh, tak bersalah. Tapi niat kita tu dah dapat pahala dah. Niat sahur, niat nak puasa ni, nak baca sebulan, boleh baca sebulan, tapi setiap hari kena baca juga. Melainkan terlupa sebab kita. Tapi ada pandangan daripada mazhab Hanafi, kita bangun sahur itu juga dah dianggap sebagai niat nak puasa. Nah, kunci jam malam tadi. Kunci jam besok pagi nak bangun sahur ni. Maknanya, adakah bangun sahur tu supaya nak bersesia? Tak. Memang nak puasa dah tu. Itu pun dianggap sebagai niat. Jadi jangan risau-risau. Bergaduh tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama. Itu yang kadang-kadang imam tu lepas tarawih tu, lepas witir tu, dia doa dia, walhamdulillah bil alamin, taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dia baca siap-siap semua ikut. Jadi itu pun dah niat. Kan? Pun tak ada masalah. Tapi tak payahlah kalau orang ajak niat-niat je lah. Jom niat. Dah niat dah semalam. Aku sebulan dah. Tak. Tetap kita dapat pahala bila kita baca niat. Mana kesungguhan kita nak berpuasa. Ya. Kemudian apa? Tadarus. Mengaji. Grup tadarus jangan risau. Macam di KPJ Healthcare saya difahamkan grup lelaki lebih ramai daripada grup perempuan. Bila tadarus. Memang itu takkan berlaku lah. Kalau grup lelaki lagi ramai, grup perempuan memang takkan berlaku lah kan. Biasa grup perempuan yang ramai, betul tak? Kan? Sebab orang lelaki ni dia tak buat grup sebab dia hafal. Korang kena faham. Dia lelaki ni dia faham, dia memang dia lain. Macam tarik dia, surah tarik dia berapa panjang. Kan? Iyo. Kan? Tak adalah. Maksudnya kalau tadarusnya yang paling penting, saya pesan. Ada orang tanya, Ustaz kalau kita orang buat grup tadarus, tahulah kan, kita kerja kadang ada cuti, kan? Nuzul Quran cuti. Lepas tu ada hari-hari kerja tu kita tak sempat nak habiskan nak khatam Quran. Boleh tak kami buat majlis khatam Quran? Betul tak soalan yang biasa orang tanya kan, kelab staff kan? You all buat grup tadarus dah, tapi tak sempat khatam. Boleh tak buat majlis khatam Quran? Bila tanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah tanya. Ya aku tanya ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Boleh. Buatlah. Tak ada masalah pun. Kita majlis khatam Quran tu niat kita nak mengangkat Al-Quran ni. Nampak tak kan? Sebagai kalamullah. Jadi kita buat majlis dan kita anggaplah mungkin ada di kalangan kita tu mungkin tak khatam kat berjamaat, tapi dekat grup-grup dekat surau, dekat kampung rumah dia mungkin dia dah khatam. Dia ada grup tu, kadang grup perempuan ni
Yang grup kuliah duha muslimat ni kadang 2-3 kali khatam, sebulan 10 kali khatam pun ada. Memang ada. Orang perempuan ni dia lain, dia punya keazaman dia. Macam kita ni man-mannya kan, lelaki ni. Jelas sekali dah lah, okey tu kan, lelaki kan. Tapi yang penting tadarus mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Jangan pula kita buat tadarus nak cepat habis. Kau baca mushaf pertama, mushaf kedua, mushaf tiga, mushaf empat, mushaf lima, mushaf enam sampai 20. Okey, 1, 2 mula. Serentak. Tak ada siapa pun semak. Itu bukan tadarus yang dimaksudkan. Kan? Lepas tu boleh tak? Akak tak biasa sangat ngajar ke tak pandai. Tak apa, akak join kat tepi ya. Boleh tak dia nak join dekat tepi, dia semak je bacaan, dia baca dalam hati slow-slow dia baca. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau dah 5 tahun duduk tepi, kau tak faham-faham lagi, kau pergilah mengat belajar. Tanyalah guru. Akak kenapa? Akak baca mengangkat, orang lain elok berselok, kau mengangkat kenapa? Dah macam mantu Ju'on pula dah kau mengaji, apa hal? Makna pergilah belajar. Kalau apa belajar, insyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya, cuba tengok. Bacaan tadarus ni, kadang minggu pertama tu memang sangkut-sangkut sikit baca. Hari ke-5, ke-6 dia dah mula laju sikit. So hari ke-10 dah laju dah bacaan kita. So, tu petanda nak beritahu kita jangan tinggalkan Quran. Sehari tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Jadi jangan kita abaikan. Kalau paling tidak pun dekat rumah tu, lepas sembahyang bacalah, dapat satu hari solat jadilah satu ain. Untuk dulu je satu ain. Dapat satu muka jadilah. Kau tak dapat nak? Alif lam mim sadaqallahu azim. Kau tak dapat mana lah kan? Pasal bapak apa malih? Payah kan? Kemudian apa lagi? Kemudian berbuka puasa. Berbuka puasa, kita disunatkan berbuka puasa dengan sunnah. Kan? Disunatkan untuk untuk mengawalkan berbuka. Tapi awalkan berbuka tu bukanlah makna kau dongannya mikrofon Bilal tu. Pegang bawah tamar, pegang bawah tamar, dah nak masuk dah buka dah ni. Bilal tu pegang, sob dah kita yang pertama di wilayah persekutuan. Rupanya bilang, testing, lah ada tolan, habis tolan ni. Padahal muka kau. Kan? Lepas tu dia terdengar pula kuliah Zuhur tu. Antara waktu yang dimakbulkan doanya adalah pada waktu berbuka puasa. Ditutuh doa apa panjang. Sebiji macam teks doa. Apa? Imam Masjid Negara tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Rezeki yang ada di hadapan kami ini, ya Allah. Anak macam ni tengok tafufah dia. Aduh, bila lah dapat makan, ya Allah. Yang amat ada macam ni tonong tajam. Abah kau nak mampu ini. Setengah jam nak Akhirnya walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ada lagi. Gila betul. Anak tu dah macam ni ikut lantaklah Fatihah lah. Tak ada lah. Maksudnya dalam waktu berbuka tu, kita letak dalam hati kita nak apa? Doa je. Walaupun kita kan masa tu kita baca doa macam ni, kita amin dalam hati boleh minta, ya Allah, mudah-mudahan dapatlah aku baju sampai pasang-pasang lagi tahun ni, ya Allah. Aku nak tudung syakap, ya Allah. Manalah tahu. Bawal dah dia, syakap tak ada lagi. Syakap lagi mahal daripada bawal, kan? Betul. Ya, kemudian Nabi membesar, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Maknanya kena makan. Tapi taklah makan dengan sesungguhnya. Dan macam arwah abah saya dulu, Allahumma laka subna bika amanna wa laka aslamna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika marhamin walhamdulillahirabbil alamin. Makan buah tamar, minum air masak, pergi solat. Solat pula tak payah lama-lama. Macam biasa je. Solat tu tak payah baca ayat panjang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu doa. Doa pun tak panjang, pendek je. Walhamdulillahirabbil alamin. Terus pergi ke tempat makan balik. Kali ni makan berat. Makan berat antara 4 ke 7 minit. Cukup.
Selesai 7 minit, cepat-cepat duduk dekat luar. Duduk dekat luar tu, dekat ruang tamu. Jangan duduk lagi kat depan makanan tu. Bila duduk, kemungkinannya perjuangan belum selesai tu akan berlaku. So pergi kat depan. So kita nak bagi turun nasi tu. Tak boleh makan banyak. Kalau kau makan banyak kan, time kau rukuk tarawih tu mau keluar dia balik tu. Allahu Akbar. Tak ada. Kau jangan main-main. Ya, itu yang kalau orang makan konyang benar tu, imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Kan? Tu ingat tu, ya, buka puasa. Tapi kalau makan buka puasa, lepas doa walhamdulillahirabbil alamin, makan buah tamar, minum air masak, kau sembahyang tak khusyuk, lagi baik kau makan. Makan buah tamar, minum air masak, Allah bismillahirrahmanirrahim. Terdengar pelacap bunyi ke dapur. Sup, sapa, sedap gila dia terdengar bunyi tu kan. Dalam hati, ya Allah, habislah siput sadut tu sekarang. Aduh. Kalau macam tu baiklah kau makan. Bosanlah yang tolong simpan kan, tak banyak semayang je. Alah banyaklah siput babi mana ni marah ni. Pergilah Dan begitu juga nak beritahu jangan membazir. Membazir. Kemudian apa lagi ibadah lain? Amal lebih tanzil, tarawih. Tarawih tak ada bulan lain. Walau macam mana seronok pun Cik Mano tak boleh dapat surat untuk engkau. Sebahagian staf KPJ Healthcare seronok sangat tarawih. Kami mohon kepada Menteri Agama untuk meluluskan agar kami melanjutkan tarawih ini sampai bulan Syawal. Tak dapat dah. Cik Mano sayang dengan dia kena tangkap. Tak boleh. Tak boleh. Bulan Ramadan saja jumpa tarawih. Mulalah tu. Kau jangan semayang situ, lambat senia. Dah 8 laju pula tu. 9 suku siap tahlil. Woi. Laju betul. Ramailah orang pergi situ. Saya nak tanya, mana yang elok? Buat 8 kau, buat 10 kau, buat 20. Sebab Negeri Sembilan ada buat 10. Buat 8 kau, buat 10 kau, buat 20. Dah koma dia balik tu, kau malas tanya tu. Yang elok sekali adalah buat. Tak kisahlah 8 ke 10, 20. Sampai 29 Ramadan dah tak tahu dah buat 8 ke 10. Ada 29 Ramadan ni. Satu tarawih pun tak baik lagi ni. Buat. Dan satu lagi dari segi adab, ingat. Kalau kita ikut imam yang 20, ikut sampai habis. Itu adab dia. Kadang aku tak main lah surau ni, sini buat 8, sini tak. Aku buat kat masjid negeri. Dia 20. Imam Arab tau. Masalahnya lepas dalam 20 tu, lepas 8 rakaat, dia witir sendiri kat belakang. Ramai tak macam tu? Ramai. Adab tak berkena. Ya, dia kalau boleh nak cari imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Power imam ni. Ini imam yang kita cari ni. Sekali dapat malam tu, dia ingat imam yang itu. Tahun ni bertukar lah imam. Terus nak dapatkan syaf. Betul ke ni imam ni weh? Allahu Akbar. Orang perempuan balik tabir, habislah kita. Dia dah tahu dah orang perempuan kat balik tabir dia, perempuan tu perangai dia. Dia tahu siapa imam malam ni, siapa imam malam ni. Tahu dah. Tak kisah ikut mula habis. Kalau tarawih ni tak payah kita kejar, relax je. Imam tu kita tahu slow, kita bangunlah lewat sikit. Tu macam tu. Relax lu. Lepas tu baru bangun. Satu saf tak bangun ni. Semua lambat. Dah berbual semua ni. Kan? Bangun ikut tarawih. Kemudian yang ketiga, tanda takwa ni adalah qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan kita membazir. Ni fakta nak bagi tahu. Saya paling risau apa tau, bulan Ramadan ni bila buffet Ramadan dah diiklankan semula. Satu kepala RM120. Mentedarah apa kau RM120? Kau makan pun tak sampai banyak tu. Yang tang bayar tu satu hal, tak apalah kau bantu ekonomi hotel lah, tak apalah alasan ni. Sebab setelah 2 tahun mereka merudum kan. Tapi isunya makanan yang dibuang. Tahun sebelum PKP, setiap hari pada bulan Ramadan kita membazir kira-kira 17,800 tan makanan setiap hari. 17,800 tan makanan setiap hari dibuang.
Sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Betul, ini fakta. Kita tengok kat bazar Ramadan, tak payah kita pergi kita tinjau, tengok aja. Macam mana perangai orang kita ambil makanan. Waktu saya dengan Cik Mano, kita pergi luar negara dulu. Ya cerita, kan. Tak, kalau kita tengok kat overseas, dia orang cara manners dia untuk buffet ni, ambil air, duduk, makan. Yang ada tu je. Dah habis, nak lagi, bangun. Ambil pula lagi. Duduk, tak, makan satu lagi. Nak lagi, ambil pula makanan lain. Duduk, makan. Kita lah lain. Dasar pandang kehadapan. Stop. Terlangkau pula. Ni belum lagi. Stop. Tak ada satu pun yang terlepas. Dan bila duduk kat meja yang kita dah pilih, perjuangan belum selesai. Nampak pinggan Cik Tarik. Mana kau dapat kambing tu? Beratur pula ambil kambing. Mana kau dapat? Sudahnya penuh kat depan dia. Dan kita tengok pun kita tahu kita tak boleh habis sebenarnya. Saya baru je dalam kuliah subuh hari Ahad baru ni. Kan? Tajuk dia tipuan dunia. Rupanya salah satu ciri-ciri orang yang bodoh adalah orang yang melayan hawa nafsu dia. Bodoh betul-betul. Bukan nak kalau orang kena tangkap khalwat lah, kena tangkap khalwat berdua. Bodohnya aku, bodohnya kenapa lah akunya. Bodoh mengaku. Macam kita lah, beli bazar Ramadan, beli kat bazar Ramadan tu, roti john seorang sebatang kata kan. Mutambak seorang sekoping. Macam ni lah makan roti john tu. Grab. Wow. Tuan-tuan. Agaklah, makan dah kenyang, tapi tak habis. Esok tu dia beli lagi macam tu. Tak kebodoh namanya. Betul tak? Patutnya dah tahu tak habis, esok tu kurangkan. Kurangkan. Macam tu. Jadi jangan kita membazir. Surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Sungguhnya orang yang membazir itu adalah bersaudara dengan... tahu. Aku saja je tadi. Kau tak jawab. Soalan lain kau tak jawab. Tentang setan tu cepat kau jawab. Senara dengan syaitan. Dan syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi jangan kita membazir. Ya. Dan begitu juga lah tuan-tuan dan perempuan sekalian pada bulan Ramadan ni. Kalau kita ni lagi baik kita sedekah. Beli banyak kat pasar Ramadan. Sedekah tak apa. Tapi sedekah mestilah sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka tu namanya pelupusan sisa pepejal. Kau tak habis kau bagi kat surau. Kan? Jangan macam tu. Nak hantar kat surau. Lain kualiti makanan. Kau cuba perhatikan. Bila kita hantar sebelum berbuka dan makanan tu disimpan sampai ke more, kualiti dia lain. Berbanding dah habis berbuka baru hantar. Lain. Dah labam kuih tu. Tu kuasa Allah. Dan begitu juga yang terakhir sekali. Untuk kita mencapai takwa ini, yang keempatnya adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Ni puasa ni bukan untuk dunia. Untuk akhirat. Jangan kita risau. Betul tak? Kita berpuasa, kita dah tahu dah balik kan ada rezeki tu. Kadang kita terlupa nak pergi bazar Ramadan, ada dah benda yang ada kat rumah. Tak pun kadang malam kadang lepas tarawih kan. Lepas tarawih kita keluar makan nak. Okey bang, alright, steady. Kita makan ringan je, ajak orang rumah. Apa-apa ajak anak-anak kita, orang-orang rumah kita banyak pergi makan. Orang-orang rumah tu. Ajak pergi makan. Tak, betul. Ni cerita betul. Jadi makna kata ada rezeki, tapi jangan kita membazir. Itu penting, Dan seperti biasa pada bulan Ramadan ni ada satu malam. Itu sebab tajuk kita tadi. Ramadan mimbar 1000 bulan. Dan kita baca inna anzalna fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah dia kelebihan tu? Apakah dia malam al-qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam al-qadar lebih baik daripada 1000 bulan, bukan malam, 1000 bulan. Makna 1000 bulan bersamaan dengan berapa tahun? Kalkulator. 83 tahun, 3 bulan, 3 hari macam tu. 3 minggu, 3 hari. 83.33333. Kalau satu malam boleh cover 83 tahun hidup kita, kenapa kita nak lepaskan? Jadi buatlah. Ini yang disebut malam 7 likur. Pasang pelita. Biar malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau?
Kau beribadah malam tu, kalau malam tu malam Al-Qadar, turun dia. Paling senang paling senang Cik Mano buat macam mana Cik Mano? Cik Mano pergi kat satu caterer ni saya bagi RM1,000. Contohlah Cik Mano. Cik Mano bagi 10 malam takhir, 1 malam 100. Bagi kat caterer, amanahkan ni, minta dia tolong masak kan. Masak, minta tolong hantar kat hospital malam tu untuk sahur, siapa yang boleh sahur, yang bertugas malam tu. Malam yang kedua tu, hantar kat rumah anak yatim. Malam ketiga, hantar kat ni. Kita upah orang je. Bayang, takkan satu malam tu tak ada satu pun kena malam Lailatul Qadar. Atau pembangkat kan, Jamilah, Liza, Zura. Aku membantai tu, ada tak nama tu? Fazrin. Pembangkat kan sama korang. Pakat, kita masak sama-sama. Lepas tu kita hantar anak yatim, hantar kat madrasah, hantar pusat tahfiz, hantar kat balai polis, hantar kat balai bomba. Takkan tak kena satu malam. Jangan kau heboh nak. Kalau ada rezeki, dapatlah malam Al-Qadar tu. Nak tengok tanda tu, rezeki bukan semua orang boleh dapat. Dan kalau orang tu dapat, dia tak ada cerita dengan orang. Malam tadi kan, malam Lailatul Qadar, ya Allah. Mana kau tahu? Depan rumah aku, pokok tu sujud kau. Dia balik petang tengok di BKL dah pengah pokok tu. Pokok tu tumbang, bukan kata sujud. Kan? Tak, tapi betul, kita buat aja. Dikatakan malam Al-Qadar ni bermula bila? Lepas maghrib sampai sebelum subuh. So buat aja. Dan kemudian paling senang juga satu lagi apa tau? Dalam kita bangun sahur tu, dah siap dah senarai masjid-masjid yang memerlukan sumbangan tu, kita letak je dekat dalam handphone kita, transfer online. Kita transfer sebelum subuh tu transfer. Tu top paling baik sekali time tu. Kita transfer. Takkan lazim kan hari-hari buat. Sedekah subuh. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak tahan. Tang amount tu RM1. Tak apalah, janji istiqamah kan. Janji ada, ya. Jadi itulah. Jadi mimbar 1000 bulan. Maknanya bulan Ramadan ni jangan kita, dan saya nak ingatkan semua macam mana Nabi kita ketika satu peristiwa dia naik ke mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali Nabi sebut. Dan sahabat tanya, apa yang kau aminkan? Aku tak nampak pun ada yang berdoa. Kata Nabi, sungguhnya Jibril berdoa. Salah satu pada doa tu yang Nabi aminkan itu adalah, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita biarkan. Paling tidak malam 10 malam takhir tu, sebab malam tu paling susah rupanya kita nak maintain. Paling tidak jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir. Paling tidak. Kalau dah sibuk sangat pula, yang basic tu jangan tinggal. Buat betul-betul. Ini dia siap declare tu. Kau mulai malam ni, kau dah tak nampak aku kat sini. Aku sibuk buat kerja. Okey? Siapa nak order? PM tepi. Tak perlu jadi itulah dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya rasa cukup setakat itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya dalam bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kemuliaan. Jadi jangan kita sia-siakan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Dan budak-budak membuat galah, nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik KPJ Healthcare menjemput, rasa nak junjung. Tak payah balik bang, panjang ni. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian.